Tapi pendapat saya ni saya tak nak mention sebagai perang agama kan, macam saudara kita cakap kan. Tapi ni lebih kepada kemanusiaan lah sebenarnya. Betul. Sebab benda dah terlalu panjang perang ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Ilmiah. Pada episod kali ini, saya bawakan anda bersama dengan rakan-rakan saya di podcast ini. Okey, kita mulakan pengenalan daripada kanan saya. Okey, nama saya Hakim. Saya Vinis. Saya Amirul. Saya Iqbal. Dan saya, Razik. Okay guys, dekat sini aku nak tanya korang tengok tak sosial media sekarang ni? Ada isu yang tengah hangat tu. Apa? Coldplay? Bukan. Alif Tega kan? Abang Defla. Salah. Itu isu apa? Korang ni korang tak tengok sosial media lah ni. Ni isu tentang yang hangat tu, Palestin dengan Israel. Ada tengok. Lah. Isu bermusim. Biasalah tu. Okay. Kita pergi topik ni. Aku nak tanya korang soalan ni. Pada pandangan korang lah, korang rasa tentera Hamas tu, diorang ni pengganas ke diorang nak bertahankan diri? Oh, soalan yang bagus tu. Tapi kalau nak jawab soalan tu kan, saya rasa kita kena tengok sejarah dulu. Betul, saya sokong. Kalau tak ada sejarah, kita tak boleh jawab soalan tu. Tapi kalau saya berpegang pada mana-mana Islam tetap bagus. Saya tak peduli. Saya tak tengok sejarah pun tak apa. Saya sokong tu. Alhamdulillah. Sebab ini kepercayaan lah. Betul. Okey, kita berbalik kepada isu akademik yang kita akan bincangkan pada hari ini. So kalau kita nak melihat yang mana satu pengganas ataupun mempertahankan diri, kita lihat kepada sejarah atau asal usul terlebih dahulu. Dekat sini kita nak tengok dia punya sejarah pentadbiran Palestin dahulu. Kita nak tengok macam mana Palestin ditadbir. Siapa yang takbir Palestin sebenarnya? Orang Yahudi ke orang-orang Arab? So dalam konteks ni kita akan bincang waktu zaman Daulah Uthmaniyah kan? Betul tak? Betul. Okey, saya nak tanya korang, apa korang tahu tentang Daulah Uthmaniyah ni? Pengasas dia adalah Osman. Betul. Pengasas dia ada Osman. Ha. Okey, siapa antara korang yang tahu tentang jangka masa? Start bermula bila? Saya tahu bila dia akhir je lah. Bila dah akhir. Selepas Perang Dunia Pertama dia akhir. Tapi kalau saya, mulanya Palestin ni di bawah Daulah Uthmaniyah ni pada abad ke-15 ataupun lebih terperinci pada 15-17 kalau tak silap saya lah. Kalau macam tu abad ke-16 ya? Betul abad ke-16. Abad ke-16. Betul. Dia bermula pada 15-16. Salim 2. Betul. Di sini saya nak ceritakan sikitlah tentang bagaimana Palestin ditadbir dalam Daulah Uthmaniyah. Okey, kalau kita melihat sejarah dulu, berlakunya perang, tahu tak? Perang di antara kerajaan Mamluk dengan kerajaan Uthmaniyah sendirilah. Kerajaan Uthmaniyah time tu dia dipimpinlah oleh Sultan Selim I. Sultan Selim I ni dia telah berjaya mengalahkan kerajaan Mamluk pada ketika itu. So kalau dia dah berjaya kan, dia dah dapat kawasan Palestin dulu Palestin tu ditadbir oleh Mamluk. Bila Mamluk dah kalah, so Uthmaniyah pula lah ambil alih. Bila Uthmaniyah ambil alih kan, dia orang mulalah buat pembaharuan pentadbiran kat situ kan. Tapi tak secara spesifik lah time tu. Palestin hanya ditadbir mengikut beberapa daerah lah di situ. Namun still pemerintahan pusat dia dekat Istanbul. Jadi kiranya Uthmaniyah ni just kuasai lah kawasan Palestin lah pada masa tu. Betul juga. Betul juga. Betul, dia kuasai. Kira dia macam pentadbiran besar. Dia macam kalau nak dikatakan macam Malaysia kan. Okey, ni Malaysia. So kita punya pentadbiran besar kita, sentral kita ada dekat Persekutuan kan. Dekat Putrajaya kan. Itu sentral dah. Macam kita ibaratkan Palestin ni dulu, dia punya sentral dia ada di Istanbul. Tahu tak Istanbul dulu tempat tu nama apa? Setahu saya melalui sejarah kan orang Istanbul ni dipanggil sebagai Konstantinopel. Betul, Konstantinopel. Oh, mantap. Okey, macam saya cerita tadi, pentadbiran pusat dia berada di Konstantinopel. So pentadbiran pusat ni akan arahkan pentadbiran yang ada di wilayah-wilayah. Sebagai contoh, dia ada ilayat. First dia ada ilayat. Lepas tu dia ada dalam ilayat dia ada sancak dengan kazi. Bawah sancak dan kazi tak silap saya dah ada apa?
Saya lupa dah time tu. Tak apa. Saya lupa tapi dia memang macam itulah dia urutan dia. Dia struktur organisasi dia Ya, daripada betul lah. atas, daripada sultan akan bagi perintah lah Ke bawah boleh perintah pergi ke bawah, pergi ke pentadbiran wilayah, pentadbiran wilayah pergi ke kampung. Ya. So kat sini saya nak conclude yang bahawa pentadbiran ni dijalankan oleh orang Arab, orang Palestin tu sendiri. Betul tak? Betul kan? Yalah. Kalau macam pentadbiran wilayah Palestin, kita tengok wilayah tu kan. Bagi saya pentadbiran dia tak tersusun pun sebenarnya. Saya rasa macam sebab macam kamu bagi contoh tadi Malaysia, arahan dia datang daripada wilayah persekutuan kan. Tapi kalau macam ni, bila arahan datang dari jauh kan, maksudnya negara kamu tu tak ada ni lah. Tak ada kerajaan yang kukuh lah Betul, nak Kong. memerintah kan. Sebab tu saya rasa Palestin ni tak ni lah, tak kukuh lah, tak stabil sebagai sebuah negara. Sebab dia punya sistem pemerintahan dia tak tersusun, tak teratur. Kalau kita tengok kan ada wilayah, lepas tu bawah wilayah tu sanjak kan. Sepatutnya pada pandangan saya Palestin ni jadi sebuah wilayah. Tapi tak, Palestin tu bukan wilayah. Palestin tu di bawah wilayah Syria. Dia macam tu. Dia di bawah wilayah Syria. Syria tu kawal Palestin. Tak, dia tak kawal. Dia wilayah lah, pentadbiran wilayah. Dia hanya masuk dalam Kan macam tadi kan, kerajaan pusat bagi arahan kepada wilayah kan. Wilayah Syria dapat arahan tu. Lepas tu bukan direct dapat Palestin. Wilayah Syria. Mana kata Syria yang pentadbir tu. Bukan macam tu kan? Bukan macam tu kan? Dia tak tabir, tunggu dulu. Bawah wilayah ada sanjak kan? Okay. Sanjak baru ada kuasa Palestin dia boleh nampak sebab ada sanjak Jerusalem. So sanjak Jerusalem jadi pusat kepada ni pentadbiran di belah selatan kalau tak silap saya. Selatan Palestin ataupun utara saya tak pasti. Tapi yang tu dikawal oleh sanjak Jerusalem Lepas tu ada sanjak Beirut pula. Sanjak Beirut ni kawal bahagian lain yang tidak dikawal oleh Jerusalem ni. Dia macam tu. Pelik kan? Tapi kedua-dua Tak sanjak teratur kan? maksudnya kedua-dua sanjak ni di bawah Ya. Uthmaniyah. Di bawah Uthmaniyah. Dan dia di bawah wilayah Syria. Tapi still kena melalui wilayah dulu kan? Wilayah Syria lah. Kalau wilayah dulu lah. Palestin terbelah dua kan? Memang terbelah dua kalau kita lihat. Dia macam tak bersatu. Dia macam tak jadi negara sebenarnya kalau kita tengok. Sebab tu saya rasa Palestin ni masa zaman Turki Uthmaniyah tidak menonjol sangat lah. Sebab dia tidak diberikan kuasa untuk mentadbir secara sendiri kan. So dalam pentadbiran sanjak ke wilayah ke, takkan tak ada pemimpin kot. Sebagai contoh macam ada kalau Malaysia kan, dia ada macam Perdana Menteri, ada menteri kan. So dalam sebab saya ada baca dalam wilayah kan dia ada governor kot tak salah saya. Sanjak B. Sanjak B. Ada Sanjak B lah. Sanjak B ada. Sanjak B tu governor Sanjak B tu macam governor rasanya. Kita panggil Sanjak B. Sanjak B. Tak Qazi kan. Qazi tu ni Kadi. Dia ketua agama kan. Kedua agama Islam Okey, kalau kita sebut pentadbiran dalam Daulah Uthmaniyah kan, pentadbiran. Kalau pentadbiran kan, dia mesti kita pergi kepada dia ada undang-undang kan. Dia ada cukai semua kan. Jadi saya nak tanyalah tentang bagaimana pengurusan Palestin ni pengurusan pentadbiran Palestin ni dalam urusan cukai dan tentang undang-undang tanah. Kalau berdasarkan apa yang saya baca Palestin ni macam tadi saudara Win cakap kan, dia diambil oleh kerajaan Uthmaniyah setelah peperangan, menang dalam Mamluk kan. Jadi Mamluk sebelum Uthmaniyah ambil Mamluk dah memang amalkan sistem percukaian dekat Palestin ni. Cuma percukaian yang diamalkan ni macam diskriminasi. Sebab bawah jajahan takluk Mamluk ni ada Transjordan, selatan Syria, bawah dia ni kan. Jadi Palestin bayar banyak ni, kawasan ni selatan Syria bayar banyak ni. Jadi dia tak seragam tak lah, seragam. Tak adil ke? Jadi dilihat ada setengah pihak kata tak adil. Jadi bila Turki Uthmaniyah ambil, Turki Uthmaniyah konsep dia, aku hanya ambil kau jadi tanah jajahan aku, tapi aku takkan ubah sistem kau. Jadi walaupun dia ambil, sistem tak sama. Tidak adilan tu masih ada lah. Tapi kita tak boleh kata tak adil, sebab adil ni meletakkan satu perkara pada tempat yang betul. Jadi kau tak boleh kata contoh orang yang duduk dekat
utara Malaysia Aha. Kedah. Dia Okey. punya tanam padi bagus. Aha. Tapi orang yang dekat kawasan Kelantan tanam padi kurang bagus sebab dia banjir apa semua. Air dia naik. Jadi kalau aku suruh kau bayar kan apa ni cukai sama banyak dengan apa yang ni. Kedah. Orang Kedah untung dia banyak, orang Kelantan untungnya sikit. Jadi Betul juga. tak adil. Jadi konsep dia tu Aha. pihak Turki Uthmaniyah tak ubah sebab ada kebaikan dia. Faham. Okey, baik. Lepas tu kalau cukai selain tu, cukai lain dia semua sama rata. Maknanya sama, semua tanah jajahan dia Palestin ke apa semua tak sama untuk cukai makanan yang lain lah. Buah-buahan ataupun haiwan. Kalau sebab yang jaga cukai ni kalau kat Palestin yang saya baca yang dekat Lajun tu dia ada panggil ketua dia Han. Han yang akan bertindak untuk ambil kutip cukai kan. Jadi Han ni dia pun perlu bayar cukai. Dia pun bayar. Perlu bayar. Tak silap 6,000 akces. ACKES. Duit dia orang. Duit dia orang. Apa? Mata wang. Akces mata Mata wang. wang kata tu. Oh, okey. Akces. Jadi 6,000 kalau ni. Tapi Turki Uthmaniyah samakan semua. Maknanya setiap Han perlu bayar 6,000. Kalau macam tu di dalam jajahan ni kan, dia kira Muslim dengan non-Muslim bayar sama ke macam mana? Tak, beza. Beza lah. Beza dia ada beza dia. Kalau orang Kristian wajib bayar 8 akces. Kalau Yahudi kena bayar 6 akces. Kenapa macam tu? Yang tu saya tak dapat jawab sebab dia memang dekat tu dia tulis Dalam dokumen dalam dokumen tu memang ada- kata ada- ya orang Yahudi perlu bayar 6, dah orang Kristian termaktub lah. perlu bayar 8. Lepas tu tapi kalau kita baca kita nampak macam ada diskriminasi lah. Ni hamba Mungkin sebab tu lah apa Yahudi ni nak sangat tanah Palestin sebab diorang rasa macam terbeban dengan Mungkin tak salah ada satu. macam ni yang saya tahu kenapa orang Muslim bayar rendah. Sebab bila jadi peperangan apa, Muslim akan pergi kewajipan. Betul. Sebab tu dia bayar rendah. Kalau yang lain yang macam non-Muslim semua dia bayar sikit. Sebab bila perang bukan kewajipan tak ada. Dia pergi. Tak ada kewajipan untuk Sebab tu korban dia- nyawa kan. Dia bayar mahal. Sebab tu lepas lama tu sistem ni nak berubah kebanyakan orang-orang yang bukan Muslim tak suka lepas berubah sistem ni. Sebab tu yang saya tahu lah. tapi Palestin ni kita di kategori yang sebagai maju lah. Sebab dia punya pendapatan Han kan masa daerah apa Lajun ataupun Safid kan, seorang Han boleh dapat 50,000 akces. Dia punya ni orang bayar cukai 50,000 akses. 50 akces. Ui. Dia memang betul-betul Itu zaman dulu tu. zaman dulu. So Han ni diorang kaya lah. Golongan kaya lah diorang. Kaya elit kan. Golongan elit lah. Dia lalu pun kau kena bayar. Kau ziarah kan, lalu daerah Lajun ke Safid kan, kau kena bayar. Cukai untuk lalu daerah tu. Kan bila kau lalu mungkin kau akan menetap secara tak langsung kan. Jadi kau kena bayar. Oh, zaman dulu memang ada singgah lama bukan ada kereta. Walaupun kau nak berdagang ataupun tak ada berniat untuk dagang, kau macam jalan-jalan sampai Sampai situ. sampai situ. Jadi kena bayar juga. Okey, kita dah melihat dalam pentadbiran cukai kan. Kita dah tengok macam mana cukai pada zaman Daulah Uthmaniyah kan. So kita pergi kepada pentadbiran keagamaan. Sebab saya dah tengok tadi pentadbiran wilayah. Kat pentadbiran wilayah dia mesti ada sub-sub pentadbiran kat bawah kan. So saya nak melihat dalam pentadbiran keagamaan. Ada pentadbiran keagamaan? Setahu saya yang saya tahu lah. Dia tak tahu banyak lah. Tapi setakat yang saya tahu dia sama pemerintahan Uthmaniyah ni. Kebanyakan negara takluk lah dia guna ni. Dia panggil sistem millet. Oh, sistem millet. Millet ni kebanyakan dia separate lah. Maksud separate sini macam kan agama yang famous dekat Palestin ni ada 3 lah. Top Ada Muslim, Jews dengan Kristian. Kristian ni ada bagi sikit Orthodox dengan Kristian banyak lah Kristian. Tapi kebanyakan bagi 3 lah. Tapi dia bagi dia separate ni sebab dia tak nak kacau lah. Semuanya semua kebanyakan lah. Kebanyakan dia guna sistem ni. First tu kalau Muslim ni kebanyakan dia panggil Qadi lah ketua dia. Kalau yang famous Jews ni tak silap panggil Rabbi. Rabbi ni akan control bahagian sini lah. Bahagian kalau jadi apa-apa untuk lebih faham millet ni kan. Millet ni macam ni contoh. Kau buat salah. Kristian buat salah. Dan orang Kristian kau Muslim, kau Kristian buat salah. Lepas tu kau akan dihukum dengan cara kau. Contoh lah kau bunuh orang. Islam kau bunuh orang. Kalau Kristian dia cakap ada cara dia. Cara dia urus dengan cara dia.
Tapi sistem milet ni dia okey awal-awal. Awal-awal ni okey. Tak ada masalah. Tapi lepas lama tu keluar golongan Turki muda. Pernah dengar Turki muda? Pernah. Revolusi. Famous tu kalau saya sebut pada apa Turki mesti Turki muda. Ya. Revolusi je. Revolusi. Memang Bila informasi tu Masih semua orang suka. semua suka. anak muda Ha. Tapi memang transformasi revolusi lah. Tapi aku ada baca lah buku Sultan Abdul Hamid ni cakap Sultan Abdul Hamid dah boleh bawa benda-benda ni. Dia akan menjatuhkan Uthmaniyah ni sendiri, orang dia sendiri lah. Tapi Abdul Hamid ni pendapat aku lah, dia ni berlembut sikit. Dia dah dapat bawa lah, tapi dia tak nak pergi bunuh lah. Sebab dia cakap ni rakyat dia juga. Walaupun dia nak hukum, ni rakyat dia juga. Tapi akhirnya bila dah revolusi ni, dia buat revolusi. Benda ni bukan berlaku dekat Istanbul lah, tak. Benda ni dah menyebar semua. Semua tempat dekat semua Dalau tempat. Usmaniyah dan tu. Sebab tu kalau kau tahu, kau pernah dengar ni apa? Al-Afghani Nah. kan. Sampai kan kalau kita tengok Tok Janggut semua kat sini terbawa dengan ideologi tu. Kuat tu ideologi kan. Ideologi sampai kat Asia Barat kan. Tapi sampai kat Asia Tenggara kan ideologi tu. Sah kan kat Palestin tu. Palestin pun sampai kat benda tu. Dah mula Lagi dekat dia keluar slogan, Turki muda keluar slogan. Kebebasan, kesamaan, keadilan semua. Dah mula lah jadi masalah lah. Dah start jadi masalah itu. Awal-awal milet ni okey je. Sebab masa aku baca milet ni satu ally macam satu lorong. Boleh lah Kristian, Jews, Muslim duduk sekali. Sampai ada aku baca tu, kalau hari-hari kahwin orang Islam kahwin panggil ni orang Jews main buat muzik. Boleh. Main muzik. Boleh macam tu, Sampai macam tu. Rapatnya. Tapi tak lah selamanya Manusia kan. tidak selamanya indah lah bos. Tapi akhirnya bila dah bau benda ni, keadilan tu dah, dia menuntut keadilan, semua orang nak keadilan. Turki muda tu lah. Turki muda dah Menuntut start hak. Menuntut hak. yang merosakkan bangsa sendiri lah. Tapi ada lah sikit plot twist lah. Plot twist lah. Ada juga. Tapi Apa tak tahu ada macam konspirasi lah. Konspirasi. Tapi boleh lah. Kita suka konspirasi, kita suka konspirasi di meja ni. Tapi cakap nak cakap kat podcast ni okey lah. Konspirasi kan. Tapi untuk dibawa bincang kat luar mungkin tak bagus sangat. Bagus sangat, tak boleh buat hujah lah. Jadi sekadar berkongsi Sekadar perkongsian. ada yang cakap yang Turki muda belakang Turki muda sebenarnya, yang kontrol Turki muda Jews lah. Jews yang tak nak mention semua Jews, tak baik lah. Tapi kebanyakan dia Zionis lah. Zionis ni dia cocok suruh buat revolusi belakang Turki muda ni. Diorang ni mastermind lah. Mastermind sebenarnya. Dah lama, dia dah rancang lama. Kita yang lalai. Kita yang lalai. Tapi mengikut buku tu lah. Tak tahu lah buku tu cenderung sebab dia buat orang Islam, tak tahu lah. Tapi tulisan sejarah memang macam tu. Tapi kita nilai lah sendiri lah. Sebab benda ni berperiode-periode lah. Daripada lama sampai lah. Tu lah. Okey. Dah kat yang saya. Okay, terima kasih saudara Iqbal. Okay, kita dah melihat pada tadi pentadbiran milet kan. Dah tengok macam mana pentadbiran milet. Pada awalnya dia diterima kan. Bila hujung-hujung dia macam tak ngam, tak syok kan. Hujung kan. Okay. So seterusnya okay, aku nak tanya lah tentang, aku nak tahu juga tentang infrastruktur pembangunan yang ada dekat Palestin dulu. Dia dulu Palestin maju kan, sebab kita tengok sekarang kan dah musnah semua, kita tak ada bukti kan. Tapi ada gambar kan. Ada gambar. Mungkin ada dokumen-dokumen yang korang dah dapat baca ke tentang pembangunan infrastruktur kat sana. Kalau dari segi infrastruktur untuk Palestin pada masa tu, pada dalam Dalau Usmaniyah kan, dalam Palestin masa tu sebelum Dalau Usmaniyah, dia agak mundur lah. Sebab dia tak ada siapa yang nak jaga dia kan. Lepas tu apabila Dalau Usmaniyah masuk, Dalau Usmaniyah ni dia pun tak berapa nak memajukan infrastruktur dalam Palestin ni. Tapi dia just bagi kuasa dekat orang yang dekat Palestin ni untuk bina kawasan dia sendiri. So bila dia dapat dana daripada Dalau Usmaniyah ni, diorang rakyat Palestin ni dia mulalah bina Palestin ni sedikit demi sedikit. Contohnya dari segi macam kawasan dekat Jerusalem ataupun sekarang Baitul Maqdis. Sebelum datangnya Dalau Usmaniyah, Jerusalem ni dia just kawasan yang mundur. Orang panggil kawasan kampung lah. Dia mundur sebab perang kan, tak silap kan, perang salib kan. Dia Ya, mundur sebab perang salib, habis semua tembok-tembok hancur. Memang kan. hancur. Lepas tu bila Dalau Usmaniyah datang, dia mula bina. Dia bukan bina secara terus, dia bagi sumbangan atau dana
orang yang dekat Palestin tu sendiri yang bina kawasan tersebut untuk memajukan. Macam contoh tadi Jerusalem kan. Bila dia dah musnah akibat perangan, orang mula sedikit demi sedikit bina Jerusalem tu sampailah sehingga Jerusalem tu dia jadi bandar yang paling penting dalam kawasan Palestin tu. Sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Orang dah buat tu kan. So bila nak kaitkan dengan Yahudi ni, kita tak boleh nak buang kata Yahudi ni tak ada dekat Palestin masa tu. Diorang memang dah ada. Memang orang kata Yahudi ni boleh dikatakan tempat diorang asal dia dari Palestin. Tapi walaupun diorang ada, tapi diorang tak just pada masa Daulah Uthmaniyah ni, diorang tak begitu drastik dalam infrastruktur dan pembinaan untuk Palestin. Yang datang tu just orang-orang Palestin sendiri, ataupun kita boleh kata sebab macam saudara apa Iqbal kata kan, diorang gunakan sistem milet. So dalam Palestin ni dia ada banyak bangsa, banyak agama. Kristian, Jews atau Islam. Betul. So Jews ni dia tak berapa nampak. Diorang tak begitu mendalam dalam Minority pembinaan. Dia minoriti. Dia tak menunjukkan lah. Yang bina-bina ni semuanya daripada Palestin lah, orang Palestin ataupun Yahudi Palestin. Banyak lagi lah. Tapi Jews memang sedikit. So bila kita dari sini, bila nak orang kata bila Yahudi ni mula berkuasa, akhirnya Daulah Uthmaniyah jatuh pada abad ke penghujung 19, abad ke penghujung 19 kan. Bila penghujung pertama penghujung ni perang sebelum perang dunia pertama. Kita dapat lihat apabila Daulah Uthmaniyah ni mula kurang dia punya pengaruh dekat Palestin ni, orang Yahudi dia mula sedikit demi sedikit. Dia mula nak Dia tunjukkan mula belang, nak ambil. Sahabat ni duduk belakang dia nak ambil contoh dia. sebab kawasan time tu kan dah tinggi pembinaan dia, infrastruktur pun dah dengan dia punya kawasan pembinaan masjid pun semua, dengan dia punya sistem air yang baru, dengan pembinaan jalan kereta api. So mereka bila dah hujung tu kereta api, ada. Maju juga kalau ada. Yang tu dah hujung. Hujung dalam dah pelan untuk membina jalan kereta api time tu. So bila jadi macam tu, Jews ni dia, orang Yahudi ni dia bersebahag dengan satu kuasa ni, iaitu kuasa Inggeris. Sebab tu diorang boleh ambil Palestin tu untuk menjajah kawasan Palestin sedikit demi sedikit. So macam itulah dia punya sinopsis macam mana Yahudi ni boleh mengambil tanah Palestin sedikit demi sedikit. Menarik juga. Kita pun time tu pun kita boleh lihat lah pada zaman sekarang ni kan, dekat contoh satu kawasan dekat Israel ataupun kita boleh panggil Tel Aviv. Dekat kawasan tu ada satu kawasan masih lagi ada pembangunan yang diorang jaga daripada zaman Palestin, zaman Daulah Uthmaniyah, masih ada lagi kawasan tu. Lagi kawasan dia macam Sungai Tiberias masih ada. Sebab kawasan Tiberias ni dia ada kawasan yang dibina kubu. So diorang still ada kawasan tu, masih jaga. Sebab nak menunjukkan bahawa inilah dia punya infrastruktur tu masih kuat. So dekat sini saya boleh melihat dah tentang, kalau kita conclude daripada awal tadi kan. So macam tadi saya sendiri yang saudara Abines cakap tadi kan, dia mula daripada pentadbiran. Kita mula tengok pentadbiran tadi, kita tengok daripada pusat ke wilayah, kita tengok semua orang-orang Arab kan. Orang-orang Arab yang pentadbir. So kita nampak peranan Yahudi ni, golongan Yahudi ni agak kecil pada waktu tu kan. Lepas kita pergi kepada sistem cukai dan milik semua kan. Semua peranan Yahudi ni Memang sikit lah, minoriti lah. Tak nampak. Ada apa-apa kesimpulan Tuan buat? Kalau pada pendapat saya kan, saya nak betulkan sikit apa yang Iqbal cakap awal tadi. Apa Palestin ni apa yang Hamas tadi kan, Islam kan. Tapi pada pendapat saya, perang antara Palestin dengan Israel ni sebenarnya bukan mengenai Islam atau tak Islam. Tapi sebenarnya perjuangan untuk kemerdekaan rakyat tu sendiri. Hak dia kan. Dia gaduh untuk hak dia kan. Betul. Sebab kita tengok kan Arab tu ada Kristian dalam tu. Saya baca Sikh pun ada juga, Sikh ada, Hindu pun ada juga. Jadi kita tak boleh kata, sebab orang luar akan tengok sebagai ni Islam menentang Yahudi. Betul, sebab saya tengok dekat sosial media kan, ada je golongan-golongan macam Kristian yang berjuang waktu mereka berjuang, dia pergi protes kan. Yahudi Palestin. Ada juga kawasan tu. Orang cakap Yahudi Orthodox. Diorang pun bukannya
agama Islam, ada yang agama Kristian, agama Jews. Tapi orang Israel ni ataupun kita panggil orang, kita boleh katakan apa? Zionis. Itu bukannya satu istilah untuk agama kan. Dia macam Satu golongan. satu golongan ideologi. Zionis tu Ideologi. sendiri yang Ideologi. nak hilangkan identiti untuk Palestin tu. Tapi pendapat saya kan, ni saya tak nak mention sebagai orang agama kan, macam saudara kita cakap kan. Tapi ni lebih kepada kemanusiaan lah sebenarnya. Betul. Sebab benda dah terlalu panjang tau. Perang ni dah lama sangat dah. Musim ni dah lama sangat dah. Ya. Boykot ni yang bermusim ni dah lama sangat. Tapi Sejak dulu lagi, memang dia memang standard bermusim pun. Tapi sekarang ni macam dah bau-bau dah nak habis lah. Musim lah, tapi perang tak habis lagi. Musim lah. Mungkin dah akan nak sambung habis. ke musim depan kan. Kalau saya tengok pun isu yang makin tinggi pun dua apa? Pihak sekarang ni lah, isu-isu apa? Israel ni dah mula meningkatkan orang punya perang tu terhadap tanah Palestin. Betul, diorang dah masuk sekarang ni kalau tengok berita diorang dah masuk serangan darat dah. Kan? Diorang dah ni lah. Boleh saya qualify Oh, sikit boleh, sila. sebelum podcast ni tamat kan. Ha. Pada awal ni saya dah cakap yang saya tak peduli sangat pasal agama, pasal apa ni, sejarah. Sejarah. Agama Betul. yang jadi kat sana kan. Tapi lepas podcast ni saya rasa tak boleh lah. Betul tak betul, salah tak salah. Apa yang salah kena salah lah. Betul tak betul lah. Orang-orang yang perlu tu ambil tindakan lah. Apa yang jadi tak boleh lah. Post kat media sosial pun dah kena ban lah. Tak ada apa. Kena remove lah. Tapi boleh lah tolong sikit sebanyak. Betul lah. Apa yang boleh kita tolong Tolong boleh tolong lah. Betul lah. Jadi kat sini kita boleh conclude lah bahawa Hamas tu sebenarnya dia nak mempertahankan tanah air dia. Bukan dia nak jadi pekanas, betul tak? Kan? Betul juga. Dia sama macam apa yang berlaku kat tanah Melayu kan. Apa British cakap kat Tok Janggut. Sama dia kata tak boleh pemberontak, padahal Berontak kan. Tok Janggut memperjuangkan. Betul. Kalau tengok sejarah kan banyak yang British ke apa daripada barat-barat kalau dia datang tempat orang, dia tengok orang yang berontak dia tuduh landun. Padahal dia datang dia tuduh orang landun. Iyalah. Memang Kalau macam sepatutnya tu. kita tengok dia landun. Kan? Okey, ada apa-apa nak tambah? Kalau tak ada apa-apa nak tambah, saya tutup podcast ni. Rasanya itu Tak saja. ada? Okey, baiklah. Itu sahaja untuk podcast kita pada episod kali ini. Saya Muhammad Razik Shah bin Muhammad Zabidi meminta maaf sekiranya ada sebarang salah silap pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tutup podcast ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Bye. Peace.